天花板啊！妈Dalam keadaan kita sekeluarga mentaati perintah daripada kerajaan supaya masing-masing duduk di rumah, jangan risau dan jangan gundah gulana kerana sudah pasti ada ganjaran yang Allah sediakan kepada kita dalam keadaan kita mentaati pemerintah kita pada ketika ini. Ada 3 perkara yang akan dikurniakan kepada kita. Yang pertama, ganjaran kerana menjaga diri daripada kebinasaan. Sebagaimana yang Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah menjatuhkan diri kamu sekalian ke dalam kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Yang keduanya, Allah akan memberikan ganjaran apabila kita mentaati kepada pemerintah kita. Sebagaimana yang Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat ke-59, Allah menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin daripada kalangan kamu. Disokong pula daripada sebuah hadis yang Nabi SAW menyebutkan, As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bimaksiatin. Nabi SAW menyebutkan mendengar dan mentaati yakni pemerintah adalah wajib bagi setiap muslim, sama ada dalam perkara yang dia sukai ataupun tidak, selagi tidak diperintahkan ke atas perkara-perkara kemaksiatan. Hadis muttafaqun alaih. Dan yang ketiga, ganjaran yang Allah akan berikan kepada kita sama sebagaimana ganjaran yang kita perolehi sebelum ini. Sebagaimana sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza maradhal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal muqiman sahihan. Nabi SAW menyebutkan, jika seorang hamba itu sakit atau bermusafir, maka akan ditulis baginya pahala amalan seperti mana amalan yang dilakukan ketika dia bermukim ataupun ketika dia sihat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Mudah-mudahan kita memperoleh ganjaran-ganjaran berkat daripada kesabaran kita mentaati pemerintah kita untuk kita duduk berada di rumah pada ketika ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 3 fadilat kelebihan untuk menurut perintah dan juga untuk menurut pemerintah daripada Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar, dan pastinya berkenaan dengan situasi semasa kita sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kembali bersiaran di Malaysia hari ini. Bertemankan kami berdua pula giliran pada pagi ini. Saya Harim Iswan. Dan saya Ani Mizati Rizki. Selamat pagi kepada anda semua. Salam sejahtera juga dan diharapkan agar anda berada dalam keadaan baik-baik sahaja. Itu adalah doa yang sentiasa saya titipkan buat penonton-penonton setia Malaysia hari ini. Pastinya ada yang mungkin berada dalam keadaan yang gusar, gundah, gulana sebab kita faham situasi sekarang ini. Bukan ada sesetengah. Saya rasa saya pasti satu Malaysia merasakan perkara itu. Tetapi apa yang kita ingin terapkan pada hari ini adalah amalkan ataupun mengambil masa yang ada ini, peluang yang ada ini untuk kita sama-sama menghargai masa yang ada bersama anak-anak. Kerana ada yang tidak dapat menggunakan masa itu, iaitu bagi ibu bapa yang berada di frontliners ataupun yang barisan hadapan. Adakah mereka ada masa bersama dengan anak? Tidak sama sekali, kerana mereka harus kuarantinkan diri atau mereka harus jauhkan diri. Tapi kita yang ada masa ni, habiskanlah masa dengan sebaik mungkin. Fikirkan ada hikmah di sebalik kejadian ini. Bukan saja yang berada di barisan hadapan sajalah, mereka yang terpasuk, mereka yang berkhidmat di perkhidmatan yang penting, essentials, yang diperlukan untuk bekerja. Dan itu juga antara kesedaran sendiri, inisiatif sendiri untuk melihat sama ada kita ini, ialah kadang-kadang kita pun tak tahu. Kita keluar rumah, kita balik
apa yang ada pada diri dan badan kita. Jadi ada yang mengambil inisiatif untuk menjarakkan diri daripada keluarga. Dan juga kita paparkan tadi beberapa perkongsian berkenaan dengan mereka yang terpaksa mengkuarantinkan diri daripada anak-anak, daripada suami dan juga isteri kerana situasi semasa ini. Dan ada juga sekarang ini sedang tular beberapa video di media sosial berkenaan dengan ada antara yang sedang disiasat, yang disyaki terkena dengan pandemik COVID-19 ini, yang anaknya sahaja terpaksa dibawa oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, dan ibu bapa tidak terdaya untuk melakukan apa-apa sekalipun, hanya mampu melihat dan mendoakan supaya anak itu kekal kuat dan tabah untuk dibawa ke hospital. Ya, terus tabah dan terus berada di rumah, kekal berada di rumah ataupun di mana sahaja anda berada sekarang ini, walaupun sekarang tempoh PKP telah pun dilanjutkan sehingga ke 14 April, iaitu 14 hari lagi bermula pada 1 April nanti. Jadi diharapkan agar anda setia mematuhi segala perintah kawalan pergerakan yang telah pun diberikan kepada anda, kerana kita sama-sama dalam usaha ingin memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19 ini. Okey, insya-Allah kalau kita sama-sama berganding bahu, inilah yang dapat kita lakukan. Harapan sangat tinggi daripada seluruh rakyat Malaysia untuk menamatkan wabak COVID-19 ini. Jadi sama-sama kita. Ini hari yang ke-9, masuki hari yang ke-9 daripada keseluruhan 28 hari setelah dilanjutkan semalam, dan saya percaya cabaran sekarang ini adalah lebih kepada untuk kita melihat kepada cabaran mental kita kan. Selepas 9 hari berada di rumah, bagi mereka yang terus-terusan berada di rumah tidak keluar langsung, itu syabas dan tahniah kita ucapkan. Tapi cabaran yang paling penting, yang paling hebat adalah cabaran mental, sebab kita nak berada di rumah tu satu perkara, kita nak buat apa tu satu perkara. Ini ibarat 24 jam yang panjang lah melalui hari-hari itu kan. Jadi anda juga perlu kuat, perlu isi segala masa. Pada mereka yang berkeluarga, ada anak-anak, inilah masanya untuk kita, kadang-kadang kita tak kenal dengan lebih mendalam anak-anak tu, kita serahkan tanggungjawab kepada pengasuh dan sekolah. Jadi inilah waktunya untuk lebih mengenali, dan pada anak-anak ni, inilah waktu mereka untuk balas dendam kepada ibu bapa, bagi saya lah kan. Sebab macam kalau melalui pengalaman peribadi, sebab anak saya baru 2 tahun. Jadi mungkin mentalitinya tu nak main je semuanya masa. Jadi inilah waktu nak balas dendam. Bangun, dia pukul 7 dah bangun, memang dah ajak main terus lah. Bapak dia lah kena melayan sekarang ni. Kita orang gile-gile, kita ada sistem jadual. Bagus. Mungkin boleh tanya Hanif Miswan, apakah tips untuk sistem jadual yang baik itu? Okey, kerana sekarang ni tidak boleh dipikirkan sangat. Ini adalah tugas isteri, ini adalah tugas suami. Suami pun dah lakukan tugas isteri, kadang-kadang isteri pun harus memahami apakah tugas suami. Betul. Okey, kita ingin war-warkan kepada anda yang terutama sekali tentang saranan untuk kita sama-sama menunaikan solat hajat di seluruh Malaysia, iaitu kepada umat Islam ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah telah memerintahkan agar rakyat jelata masing-masing mendirikan solat hajat khusus menolak wabak COVID-19 yang sedang melanda negara kita pada masa kini. Oleh itu, saya amat mengharapkan kerjasama dari semua pihak untuk menyahut titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong dengan melaksanakannya di rumah dan tempat masing-masing dengan mematuhi segala arahan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Solat hajat tersebut boleh dilakukan pada waktu siang atau malam, kecuali pada waktu-waktu yang diharamkan solat, iaitu yang pertama sesudah solat subuh hingga terbit matahari, kecuali bagi mereka yang berada di tanah haram. Yang kedua, selepas terbit matahari hingga kadar 7 hasta pandangan mata, kira-kira 3 darjah. Yang ketiga, ketika matahari tegak di atas kepala kecuali pada hari Jumaat. Keempat, selepas solat asar kecuali di tanah haram. Dan yang terakhir, ketika matahari kemerahan di waktu senja hingga terbenam seluruh bulatannya kecuali di tanah haram. Itu juga marilah kita memperbanyakkan istighfar, taubat, zikrullah dan amalan ketaatan serta munajat yang tak putus-putus kepadanya. Sekian, terima kasih. Ini adalah perutusan dari Yang Bahagia Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk Hal Ehwal Agama, yang telah pun dititahkan pada 24 Mac 2020. Okey, sama-samalah kita menyahut seruan ini, menyahut cabaran ini. Boleh dikatakan cabaran, kan? Bukannya senang untuk kita melakukan solat sunat. Walhal ini adalah perkara-perkara yang dituntut. InsyaAllah sama-sama kita teruskan berzikir, teruskan melakukan amalan-amalan supaya kita dapat memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19 ini. Okey, satu lagi yang ingin diwar-warkan kepada anda. Sebagai satu usaha untuk melawan penularan wabak COVID-19 ini, Media Prima melalui tabung kemanusiaan Media Prima NSTP Media Prima NSTP Humanitarian Fund merayu sumbangan segera daripada orang ramai
bagi membantu kerajaan terutamanya dalam merawat pesakit-pesakit COVID-19 dan membantu mereka yang terkesan akibat virus ini. Dan juga ketahuilah bahawa semua sumbangan nanti akan disalurkan dan untuk tujuan seperti pembelian kelengkapan peralatan, perubatan kritikal kepada frontline iaitu mereka yang berada di barisan hadapan seperti petugas-petugas kerajaan, doktor, jururawat, kaki tangan hospital serta semua kaki tangan yang terlibat bagi membantu menangani wabak COVID-19. Dan juga keperluan lain bagi membantu pesakit-pesakit yang terjejas. Jadi kepada anda semua orang ramai, bolehlah menyumbang ke tabung ini melalui cek perbankan dalam talian ataupun deposit kepada Media Prima NSTP Humanitarian Fund, Maybank. Nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ini 5141-0532-3170. Yep. Okey, setiap sumbangan yang anda kirimkan adalah sangat-sangat bermakna pada ketika ini. Saya pasti banyak tabung yang disediakan, banyak saluran yang disediakan. Pilihlah yang mana yang paling tepat, yang mana yang paling sesuai, yang mana yang paling mudahkan untuk anda. Asalkan kita sama-sama membantu mereka yang memerlukan pada saat ini. Ini pun selari dengan saranan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam untuk pihak-pihak NGO mana-mana yang terlibat untuk membantu untuk tampil, dan inilah masanya untuk kita membantu rakyat Malaysia. Okey, ada beberapa lagi war-war yang ingin kami bawakan. Yang seterusnya adalah war-war untuk akhbar digital NSTP. Dapatkan akhbar digital NSTP secara percuma sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan daripada 23 hingga 31 Mac ini. Ini yang tempoh yang pertama. Untuk langganan sila layari www.nstp.com.my/mco. Dan juga war-war seterusnya adalah pertukaran saluran TV 9 bermula 1 April nanti. Untuk saluran 119 bagi TV 9 akan bertukar saluran kepada saluran baru iaitu kepada saluran 149. Daripada 119, 1 April kita bertukar kepada 149. Jadi harap maklum dan jangan terpinga-pinga pula lah nanti kan. Nak sambung tengok rancangan di sana kepada saluran 149. Okey, itu untuk TV9. Yang kali ini pula jika anda peminat-peminat I Can See Your Voice Malaysia musim ketiga, jangan lupa untuk ikuti minggu ke-7 sambil-sambil kita duduk di rumah mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan itu. Mari kita saksikan 6 lagi peserta yang akan beraksi di I Can See Your Voice Malaysia minggu ke-7. Saksikan Andi Bernadeh dibantu oleh Yusri, Jihan ada, Mark Adam bersama penyiasat jemputan. Kita ada Datuk Roshamno dan juga Prena Menrose membuat pilihannya di I Can See Your Voice Malaysia pada 29 Mac jam 9 malam, pastinya di TV3. Anda juga boleh stream live HD ditonton. Dia punya nasihat dia, jangan percaya apa yang anda lihat. Jangan percaya. Okey, itu dia. Jangan percaya apa yang anda lihat. Selalu saya salah. Saya memang fail betul kalau teka. Penyiasat, penyamar ataupun penyanyi ni memang salah. Saya memang rasa semua penyamar je. Sebab mereka memang sangat dalam in character. Okey, jangan lupa saksikan I Can See Your Voice Malaysia minggu ke-7. Ya, okey, baik. Itu war-war daripada kami. Kita akan terus memberikan perkembangan dari masa ke masa. Sekarang ini antaranya adalah beberapa perkongsian di Dada Akhbar. Saya mulakan terlebih dahulu di Berita Harian. Dan pastinya ketiga-tiga akhbar yang berada di depan kami ini kesemuanya berkait rapat dengan apa yang sedang melanda negara dan dunia pada ketika ini, iaitu pandemik COVID-19 ini. Dan di Berita Harian dibuka hadapannya strategi sekat COVID-19. Ini berikutan daripada perutusan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam. Yang pertamanya adalah untuk kita terus mengekal dan mengawal pergerakan. Kerajaan melanjutkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 14 April menjadikan jumlah keseluruhannya sebanyak 28 hari. Yang kedua, strategi untuk menyekat COVID-19 ini adalah Kementerian Kesihatan Malaysia cari dan rawat, akak mencari, menyaring, mengasing dan merawat pesakit. Dan seterusnya adalah tambah kapasiti. Ujian saringan akan dilakukan pada skala lebih besar khususnya di kawasan berisiko tinggi. Dan ini boleh kita dapatkan perkongsiannya di halaman kedua dan ketiga. Halaman kedua lebih banyak kepada apa yang telah diutuskan semalam daripada Perdana Menteri. Turut diberikan adalah doa dilindungi dan juga hindari dari wabak penyakit. Dan di halaman ketiga semalam turut diumumkan bahawa Perdana Menteri akan mengumumkan inisiatif khas ransangan ekonomi pada hari esok. Dan ini pastinya sangat-sangat ditunggu-tunggu. Pastinya akan terus memberikan satu lagi bantuan tambahan kepada rakyat Malaysia, terutamanya kepada keseluruhan
yang terkesan dengan apa yang berlaku pada ketika ini. Okey, halaman 3 di Harian Metro menarik ingin dikongsikan di sini fakta mengenai penangguhan bayaran bank. Itu yang saya kira ramai yang tertanya-tanya kerana fakta bercampur baur dengan fakta yang palsu ataupun fakta yang sebenarnya. Betul. Jadi di sini petikannya di bawah sikit kalau anda dapat saksikan sebentar nanti, tawaran penangguhan atau penggantungan sementara obligasi pembayaran balik pinjaman iaitu pinjaman pokok dan faedah untuk jangka masa terhad. Penangguhan juga selama 6 bulan dan tidak akan jejaskan rekod SECRIS. Semua pinjaman, pembiayaan individu dan PKS tidak termasuk kad kredit yang memenuhi kriteria layak secara automatik. Maknanya ini bukanlah sesuatu yang anda perlu apply. Ini adalah kelayakan secara automatik. Dan akaun pinjaman pembiayaan yang melebihi tunggakan 90 hari tidak layak untuk ditangguhkan. Dan banyak lagi kriteria yang anda perlu tahu ataupun fakta-fakta mengenai penangguhan bayaran bank ini. Anda perlu cakna kerana kita tidak boleh sewenang-wenangnya mengesahkan bahawa bayaran itu adalah dapat tangguhan ataupun bagaimana dari segi pinjaman yang dilakukan yang mungkin ada tunggakan bayaran selama 90 hari. Segala kriteria telah pun dinyatakan, cuma perlu dapat tempat ataupun maklumat yang sahih sahaja. Itu dapat menyelamatkan anda. Kerana fakta ini sangat penting sebab mereka adalah walaupun kita dalam keadaan penularan wabak COVID-19 ni, pastinya yang tertanya adakah bagaimana nak bayar duit, bil dan sebagainya. Inilah antara yang itu perkara pertama lah daripada menjadi kesihatan. perkara penting. Okey, itu di halaman ketiga di Metro. Saya nak teruskan di halaman ketiga di NST ni sikit saja. Ini berkenaan juga dengan perkongsian semalam, pastinya membabitkan kerunsingan orang ramai. Tapi ada satu jaminan daripada Domestic Trade and Consumer Affairs Minister Datuk Alexander Nathan Linggi in saying that enough food essentials item for all. Dan ini diberitahu selepas tempoh kawalan pergerakan, Perintah Kawalan Pergerakan dipanjangkan kepada 14 April. The country has enough food and essential items during the Movement Control Order MCO, which has been extended to April 14. The government had never imposed restrictions on supply chain activities, food marketing and e-commerce since the beginning of the MCO on March 18. Jadi ini antara perkara pertama dan juga langkah pertama supaya kita tidak panik. Kita terus kekal dan membeli yang perlu sahaja. Kita tak perlu untuk panik dan membeli sepanjang tempoh 28 hari ini ataupun lebih kurang 19 hari lagi lah untuk kita tamatkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Okey, setiap insan pastinya terkesan dengan keadaan ini. Tidak kiralah anda seorang ibu, seorang bapa, seorang anak, pastinya terkesan dengan keadaan ini. Perubahan yang cukup drastik dalam kehidupan kita. Tetapi bagi seorang ibu, pengorbanan yang mereka lakukan adalah berlipat kali ganda apabila haruslah mengimbangkan tugas sebagai seorang ibu dan juga tugas bagi motivate anak-anak pula. Jadi saksikan pengorbanan seorang ibu semasa dalam wabak COVID-19 ini. Kes jangkitan COVID-19 dilaporkan di seluruh dunia dengan jumlah korban akibat virus itu terus meningkat setiap hari. Di sebalik penularan dan korban COVID-19 adalah pengorbanan ratusan ribu kakitan kesihatan di seluruh dunia yang berusaha siang malam membantu pesakit dan membendung penyebaran jangkitan virus baharu ini. Paparan video tangisan seorang anak dan ibu yang bertugas sebagai jururawat di sebuah hospital di Zhou, China yang memeluk angin kerana tidak dibenarkan berdekatan atau bersentuhan beruntun jiwa. Anak kecil itu meluahkan perasaan rindu terhadap ibunya dengan tangisan air mata dan kata-kata ibu sedang melawan gegasi akan pulang selepas mengalahkannya amat menyentuh hati. Menjadi seorang doktor dan juga petugas kesihatan dalam waktu-waktu genting ini bukanlah sesuatu yang mudah. Berdepan risiko jangkitan kerana berhubung dekat dengan para pesakit adalah cabaran terbesar mereka. Lebih-lebih lagi mereka yang sedang bertugas mengendalikan kes-kes positif COVID-19 ini. Pastinya perasaan untuk pulang ke rumah bertemu dengan keluarga perlu ditahan kerana gusar mereka akan mendapat jangkitan secara tidak dijangka.
Minggu lalu, tular sebuah video yang dimuat naik Dr. Khadijah Ismail berkaitan dia tidak dapat mendekati anaknya kerana terpaksa dikuarantin selepas merawat pesakit suspek COVID-19. Menurutnya, dia terpaksa dikuarantinkan selepas mendapat tahu suspek yang datang ke kliniknya itu tidak peka dengan langkah-langkah dan panduan bila berhadapan dengan orang ramai. Justeru, rakyat Malaysia digesa agar menurut arahan yang telah pun dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara. Semua pihak haruslah memainkan peranan yang penting agar sama-sama kita putuskan rantaian penyakit berjangkit ini. Tunjuk, ajar dan nasihat. Inilah yang boleh terjadi dalam kalangan keluarga kita jika anda adalah antara mangsa COVID-19 yang tidak peka ataupun tidak jujur dengan keadaan diri sendiri. Jadi kami di sini hendaklah memberitahu kepada anda, para ibu di luar sana yang mungkin bekerja sebagai frontline, jururawat, doktor ataupun mereka yang bekerja di klinik kesihatan dan di mana sahaja yang terpaksa bekerja pada ketika ini bagi membantu negara untuk memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19 ini, kami bersama dengan anda. Dan insya-Allah kita akan bersama dengan Ustazah Isfariah untuk memberi sedikit motivasi, memberi sedikit tips, doa dan sebagainya untuk kita terus kekal tabah menghadapi cabaran dan dugaan ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anim sihat? Sihat, alhamdulillah. Ustazah sihat ya? Sihat, makin sihat adalah ni. Yelah, dekat kan dengan dapur tu. Selalu kita jauh sikit dengan dapur. Betul. Okey Ustazah, kami di sini sebenarnya terpanggil untuk membuat satu perbincangan bersama dengan Ustazah. Terima kasih diucapkan kerana Ustazah sudi video call dengan kami di sini. Allahuakbar. Dan juga sebab tak ke mana-mana pun Anim. Ya, alhamdulillah. Jadi keadaan ni adalah bagi mereka para ibu yang bekerja terpaksa berkorban demi menyelamatkan negara. Tapi keluarga ini juga memerlukan seorang ibu. Ibu ini kalau dalam satu keluarga itu tak ada ibu, ibaratnya tak lengkap. Memang tak lengkap lah. Jadi bagaimana Ustazah ingin bagi motivasi atau bagi sedikit ketenangan kepada para ibu di luar sana untuk menghadapi rintangan yang cukup mencabar ini? Ya, terima kasih Anim. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dikasihi, memanglah pada hakikatnya kita seolah-olah terbahagi kepada beberapa lapisan ya. Sebahagian besar daripada kita sebenarnya seolah-olah dia berjuang ataupun menjadi pelindung kepada kita, menjadi perisai utama yang kita panggil sebagai mereka yang berada di barisan hadapan, tak kiralah di mana saja, tak semestinya berada di hospital ataupun sebagai jururawat ya, tetapi mereka sebagai polis macam Anim juga ni yang berada di studio ya. Anda semua sebenarnya sedang berjihad dan juga berjuang bersama-sama untuk mengekalkan keamanan, kesejahteraan, kesihatan. Dan ini dikira sebagai satu jihad yang cukup besar dalam Islam. Dan bagi kita semua, para ibu ni yang berpeluang untuk berada di rumah, maka kita tetap berada di rumah merupakan satu amalan ataupun ibadah yang paling baik pada saat ini. Kalau kita keluar rumah, ibadah kita tu kurang. Tapi kalau duduk di rumah, ibadah itu yang terbaik. Jadi pada saya, kita harus berbangga kepada keluarga suami dan juga kerana apa? Kerana mereka mempunyai ahli keluarga yang boleh diinfakkan. Itu bahasa Islam dia, bahasa Arabnya. Infakkan. Dia tak boleh nak nafkahkan ataupun infakkan sedekah, harta, tapi dia boleh infakkan tenaga daripada ahli keluarganya. So kita rasa sangat berbangga dengan keluarga-keluarga ini dan anak-anak ini. Dan insya-Allah Allah sebut dah intan surullaha yansurkum. Kalau kamu bantu Allah, Allah akan bantu kamu. Amin, jadi kita sekarang ni semua sedang membantu umat, membantu orang lain ya, membantu untuk kesejahteraan, kesihatan. Itu semua tanda kita taat pada Allah. Allah akan jagalah anak-anak kita tu nanti. Allah akan jadikan anak-anak kita kuat semangat dan sebagainya. Betul. Amin. Ustazah, itu dalam keadaan yang mungkin mereka berjauhan dengan ahli keluarga. Tapi mereka yang mungkin sekarang ini terpaksa menghabiskan masa di rumah. Walhal sebelum ini anak tu dihantarkan ke nursery, hantarkan di pusat-pusat jagaan. Jadi masa dihabiskan dengan anak-anak tu adalah lebih sedikit sebelum ini. Tapi sekarang ini adalah tempoh pula dah dilanjutkan kepada 14 hari. Ada ibu yang sedikit kekok
bagaimana nak entertain ataupun nak melayani anak-anak. Semuanya ada yang tak kena. Kadang-kadang ada masa untuk main handphone sendiri, tapi sekarang anak dah ada 24 jam kat depan muka. Jadi mungkin nasihat Ustazah sendiri macam mana? Memang betul Anim. Kalau Anim sebut tadi, ibu itu merupakan orang yang paling penting dalam keluarga kan. Kita ni adalah Swiss utama. Jadi kalau saya sebut, kita sebagai ibu ini, kita penentu cuaca dalam rumah kita. Nak orang kata tu taufan ke, nak jadi semua kita beku ke kan, semuanya dia bergantung kepada ibu. Nak kemarau pun kita. Jadi Anim, saya ni tadi duduk senyap-senyapkan tunggu panggilan daripada Anim ni lah. Saya lukis sesuatu Anim. Jadi memang kita tengok pengorbanan ibu kan. Semasa COVID-19 sangat besar. Itu tapi apa? Gambar rajah? Sebagai ibu di rumah ni, ini adalah gambar rajah. Secara umumnya kita sebagai ibu, kita menentukan sama ada keluarga kita ini dia buat hal sendiri saja. Ataupun keluarga yang jadi panas punggung. Ini poin yang kedua lah. Yang ketiga ini atau keluarga yang mesra. Ataupun stres. Sebab stres duduk rumah menghadap muka tu je kan. Dan yang satu lagi, dia jadi kronik. Maksudnya mungkin ada keluarga-keluarga yang mendera ke ataupun itu kita tak naklah terjadi kan. Dan kita punya tugas tanggungjawab ibu-ibu di rumah ni, dia perlu buat garis lurus tu tadi menjadi garis seperti ini. Nampak kan dia jadi lain sikit. Jelas ke tak Nim? Jelas, nampak. Okey, so jadi nampak perbezaannya. Mungkin Ustazah boleh angkatkan kedua-duanya, boleh ke Ustazah? Okey, dibandingkan. Alright. Kalau kita nak bandingkan sedikit ke depan, daripada garis lurus seperti ini, garis lurus seperti ini, alright. Jadi jelas. Kita nak jadi seperti ini. Tugas dan tanggungjawab kita ibu di rumah ini, kita kena naikkan lengkok ni. Kita panggil ni bell curve. Jadi mesra tu kena ditinggikan. So yang buat hal sendiri-sendiri, buat hal masing-masing. Yang panas punggung saya buat saya nak keluar je ke kan. Ataupun yang stres memanjang. Dan yang kronik ni, ini kita kena rendahkan serendah-rendahnya. Dan kemesraan, keceriaan dalam rumah, dalam keluarga kita itu perlu lebihkan. Jadi cara dia, tuan-tuan perempuan, para penonton yang dimuliakan, mungkin boleh buat mesyuarat. Ini memang mesti ramai dah buat mesyuarat daripada awal lagi kan. Jadi pertama tentukan mesyuarat. Lepas mesyuarat kita pun berbincang apa yang kita boleh lakukan dengan anak-anak kita. Kalau perlu nak jadikan 2 tim, 3 tim pun boleh. Kalau kat rumah saya ada 2 tim lah. Satu tim ayah, satu lagi tim ibu. Dan semua masing-masing bertanding, bukan bertanding lah. Ada kerja tugas secara sihat lah, bertanding secara sihat. Betul. Jadi kalau tim ayah, dia masak hari ini, tim ibu mengemas. Kalau tim ibu memasak pula, tim ayah mengemas. Jadi dia akan ada persaingan dan sebagainya lah. Jadi kita kena bentuk kemesraan itu perlu ada dalam rumah tangga. InsyaAllah, amin. Ustazah, pastinya untuk mengakhiri perbincangan kita, kita ingin juga Ustazah titipkan sedikit doa dan juga apakah amalan yang terbaik untuk diamalkan oleh para ibu pada ketika ini untuk ketenangan jiwa sendiri dan juga memastikan keamanan keluarga juga. Silakan Ustazah. Baik. Saya mulakan dengan amalannya. Amalan ibu-ibu pastikan anak-anak kita ini solat awal waktu. Sebab kita tak tahu kenapa Allah tentukan waktu itu sebagai waktu permulaan untuk solat. Allah yang tahu hikmah dia. Dan yang kedua, lazimkan mereka untuk sentiasa ada wuduk dan simpan wuduk. Jadi kalau batal aja pergi ambil wuduk lagi. Jadi dia sama dengan selalu basuh tangan dan basuh anggota-anggota yang terdedah. Baik, itu doa. Kemudian doa dia Anim. Yang ini satu doa untuk kita satu keluarga, amalan. Di mana Saidina Uthman dia mengajar seorang sahabat bernama Aban. Aban ni dia lumpuh. Jadi dia meriwayatkan hadis ni. Saidina Uthman mengajar doa dia berbunyi Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Baca 3 kali pagi, kemudian 3 kali petang ni. Dan kemudian sahabat-sahabat dia tengok Aban ni lumpuh. Dah lah kau lumpuh. Dia kata, tapi meriwayatkan doa lah pula kan. Kemudian Aban perasan. Aban kata, ni aku lumpuh sebab aku lupa baca doa tu lah. Dan waktu itu aku sedang marah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah tolong kawal diri jangan marah. Sampai stres, sampai kronik tu tadi kan. Okey, dan seterusnya kepada para pejuang kita, frontliner kita, khas juga untuk Anim, untuk Hanif kan, untuk kru-kru di studio kita. Hanif lambai Ustazah dari sini. Baca satu doa ini, di mana doa ini diajar oleh baginda Nabi kepada Saidina Muaz. Waktu tu Nabi pegang tangan Saidina Muaz. Jadi kita tak payahlah pegang tangan kan. Pegang tangan Saidina Muaz dan dia ajar doa ini sangat baik.
supaya Allah bantu kita yang pertama mengingati Allah selalu, kemudian bersyukur kepada Allah dan Allah tentukan cantikkan ibadah kita. Jadi bila kita berjuang, kita berada di studio sekarang ini adalah merupakan ibadah juga kepada Allah. Jadi doanya berbunyi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma, wahai Tuhan kami, a'inni, bantulah diri ini ala zikrika, supaya aku sentiasa mengingatimu. Wa syukrika, dan sentiasa mensyukuri nikmat-nikmatmu. Dia nampak semua nikmat Allah. Dan kemudian wa husni ibadatika, dan perbaikilah ibadahku. Jadi dia berada di barisan hadapan, dia punya perasaan dia itu sentiasa tenang kerana dia tahu ini adalah ibadah. Ini adalah peluang untuk jihad. Dan percayalah, tempoh ini hanya sementara dan kita tahu tempoh ini mungkin tak akan datang kembali. InsyaAllah, amin. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Ustazah nanti mungkin boleh titipkan sekali lagi doanya. Kita akan minta, wakil kami lah akan minta untuk dipaparkan. Takut ada yang terlepas kan. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Jaga diri. Ya, stay safe. Okey, itu dia Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki yang bersama dengan kita. Sempat saja kita video call. Itu saja yang kami mampu lakukan setakat ini. Sebab pada mulanya adalah untuk memanggil ke studio. Tapi bagi mengelakkan sebarang yang tidak diingini berlaku, jadi adalah lebih selamat untuk kita lakukan sebegini. InsyaAllah ramai lagi yang kita akan video call, akan bersama-sama dengan anda untuk kita bincangkan, untuk kita sama-sama memberi motivasi kepada anda sebenarnya. Okey, ingin dikongsikan sebelum kita berehat seketika ini, saksikan artis-artis menghiburkan anda dari rumah mereka menerusi program M-Pop Live dari rumah setiap jam 10 pagi dan 2 petang di TV3 dan 8.40 malam di TV9. Juga anda boleh tonton menerusi YouTube dan Facebook TV3 dan TV9 Malaysia. Jadi untuk episod hari ini, anda akan bersama dengan Aizat Amdan yang akan membuat persembahan live dari rumah. Itu dia. Saya sempat saksikan masa Ernie Zakri yang buat live dari rumah. Jadi kali ini kalau anda sempat tengok 10 pagi dan juga 2 petang nanti di TV3. Okey? Kita rehat seketika, kembali selepas ini di MHI. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan tentunya banyak sekali perkongsian yang kami bawakan dan ini antara perkongsian yang paling penting terutamanya membabitkan keluarga kerana baru-baru ini saya juga secara peribadi ada seorang rakan Ahmad Asri namanya, seorang petugas di Frontliners yang terpaksa dikuarantinkan kerana seorang pesakit wabak COVID-19 ini tidak memberitahu asal-usul perjalanannya. Jadi telah pun positif, jadi keseluruhan Frontliner tersebut terpaksa dikuarantinkan. Jadi ini mungkin antara isu besar yang perlu kita persetujui untuk bercerita dan antaranya membabitkan keluarga, ibu bapa, anak-anak ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Jadi kalau tadi kita bersama dengan Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki, sekarang kita ingin bersama secara video call ini dengan Dr. Azuraida Syahadan, pakar motivasi kepimpinan diri keluarga dan organisasi yang saya percaya dah berada bersama dengan kita di talian ketika ini. Hello, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam, Anik. Ya, sihat ya. Tak dapat kita bersama di studio pada pagi ini. Itulah, tak apa. Stay at home ya. Okey, tak apa. Itu mungkin yang baik juga. Doktor, pertama sekali soalan sebab semalam saya melihat satu video dari rakan saya, Fariha On, juga pengacara kita di Malaysia hari ini, dengan bercerita kepada anaknya berkenaan dengan apa itu sebenarnya virus, apa itu sebenarnya wabak, pandemik. Jadi macam mana sebenarnya doktor peranan ibu bapa untuk memahamkan anak-anak terlebih dahulu berkenaan dengan apa yang berlaku di Malaysia, di dunia pada ketika ini, doktor? Okey, baiklah. Sebenarnya peranan ibu bapa dalam memberi penekanan terhadap apa yang berlaku dalam situasi kita sekarang adalah sangat penting. Ibu bapa sebenarnya menjadi cermin kepada anak-anak mereka. Apa saja yang kita katakan, itulah yang anak-anak kita akan percaya. Jadi dekat sini, ibu bapa harus menjadi seorang yang tenang dalam membuat keputusan dan harus menjadi seorang yang positif dalam melahirkan keputusan tersebut supaya anak-anak tidak terikut-ikut dengan berita-berita palsu dan juga berita-berita yang berada di media sosial sekarang inilah yang mungkin kita tidak tahu kesahihannya. Jadi sebagai ibu bapa, fungsinya di situ menjadi penenang kepada anak-anak yang mampu untuk membuat keputusan yang positif dan waras dalam memberitahu anak-anak mengenai situasi yang berlaku sekarang. Baik, sangat menarik pembukaan tersebut. Dan doktor melihat kepada tempoh kawalan pergerakan ini mula-mula 14 hari kemudian dilanjutkan lagi untuk 14 hari yang lebih lanjut ini sehingga kepada 14 April. Bagaimana sebenarnya cara yang terbaik untuk kita mengawal
dan juga tingkah laku anak-anak lah kan. Ialah macam tadi kita cakap sebelum ni kita memberi tugasan kepada pihak ketiga, terutamanya kita dengan kerja dan anak-anak dengan aktiviti mereka. Sekarang ni kita ada tempoh 24 jam, Doktor. Bagaimana sebenarnya, apa langkah-langkah yang terbaik untuk kita bahagikan masa, apa yang boleh dilakukan, apa yang tak boleh dilakukan bersama dengan anak-anak? Betul, baik-baik. Okey, bercakap mengenai ini kan, kita bercakap mengenai kawalan ibu bapa. Ibu bapa kat rumah tu harus tahu bahawa inilah masa yang paling sesuai untuk mereka melakukan aktiviti bersama anak-anak. Ada dua perkara yang ibu bapa perlu beri perhatian. Pertama, terhadap jadual harian anak-anak. Okey. Jadual harian anak-anak ni harus bermula di saat mereka bangun tidur sampailah saat mereka tidur. Dan harus diketahui bahawa jadual anak-anak ni sebenarnya berbeza mengikut tahap. Untuk anak-anak yang belum bersekolah, mungkin easy sikitlah jadualnya. Tapi untuk anak-anak kita yang telah bersekolah, kita perlu integratekan elemen pendidikan. Di mana di situ harus ada jadual kelas mereka dari pukul 8 pagi sampai pukul 3 petang. Dan seperti yang kita setuju maklumlah ya, ni sekarang ni kita tak ada sekolah. Jadi ibu bapa harus melakukan online learning untuk anak-anak mereka. Sebenarnya banyak tau resources untuk online learning ni. Boleh dapatkan daripada tips on e-learning, daripada ruang cikgu, daripada banyak lagi sumber-sumber online yang boleh kita pakai untuk membantu mereka menyediakan jadual harian anak-anak. Okey, selain daripada tu, ibu bapa harus tahu yang jadual ni juga haruslah menarik tau. Sebab Doktor tu contoh jadual ke? Saya ada contoh jadual. Kau boleh dekatkan sikit dengan kamera kita tu? Okey. Okey. Ini adalah antara contoh jadual yang kita buat untuk primary dan secondary lah. Okey. Sebenarnya jadual ni juga saya ada upload dekat saya punya website Azwaidah Syahdan. Jadi ibu bapa dekat luar sana yang berminat untuk dapatkan template ni boleh download sajalah jadual ni kan. Okey doktor, itu contoh. Saya kira sangat menarik sebab kita perlu tekankan sekali kalau yang dah bersekolah tu kena ada elemen pembelajaran juga, yang mana belum sekolah sebab kadang-kadang kita hanya bagi tengok TV je 24 jam sebab kita nak senang nak mereka behave kan. Jadi mungkin soalan yang terakhir saya ni, antara perkara yang dilarang dan mungkin sedikit nasihat doktor lah kepada ibu bapa yang ada masa, nikmat masa selama 24 jam sama dengan anak sepanjang tempoh kawalan pergerakan ini. Okay, sebenarnya kan kita tidak mampu untuk melarang anak kita 24 jam, tapi kita mampu mengawal anak-anak kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak diingini ataupun daripada berlakunya kecuaian, kecelakaan, dan yang paling kita tak nak ingini adalah exposure yang berlebihan terhadap teknologi kerana ia mampu membantutkan perkembangan anak-anak kita. Harus diketahui ya, perkembangan anak-anak kita ni adalah sangat penting sebenarnya. Jadi development mereka, kalau kita tak miss, mereka akan mengalami developmental delay. Jadi kat situ ibu bapa kita harus peka sebab kegagalan mengawal anak-anak di rumah ni akan menyebabkan ibu bapa tak boleh buat kerja juga. Betul. Ibu bapa akan stres kan. Jadi anak-anak pun akan mengalami situasi yang sama. Situasinya apa? Anak-anak akan bebas, terlalu bebas ataupun terlalu bosan. Terlalu bebas itu yang boleh menyebabkan kecuaian ataupun kemalangan seperti yang kita lihat di akhbar baru-baru ni mengenai kematian seorang budak yang lemas di sungai tu. Betul. Itu kerana kegagalan kita untuk mengawal anak-anak kita. Saya lupa nak bagi tahu tadi Hanif, berbalik kepada aktiviti kita tadi. Sebenarnya tak kisahlah apa aktiviti yang kita rancang untuk anak-anak kita. Formulanya tetap sama ABCD. Ajar anak-anak kita, bantu mereka C, communicate atau cakap, dan D, do it together. Sebenarnya ramai ibu bapa di luar sana terlepas pandang, mereka hanya melakukan ABC saja. Dia ajar, dia bantu, dia communicate. Tapi D ni dia tak lakukan bersama dengan anak-anak. Jadi anak-anak pun tak lakukan aktiviti tersebut. Jadi dekat situ ada gap kan. Dan satu lagi saya nak pesan kepada penonton-penonton di rumah sana, design aktiviti anak-anak kita mengikut tahap umur mereka. Kerana apa? Kerana setiap perkembangan anak-anak memerlukan aktiviti yang berbeza. Saya ulas sikit ya mengenai sebab saya tertinggal tadi ya. Ya, sikit je doktor. Kita ada masa sikit je. Betul. Okey. Mengenai 4 tahap. Tahap pertama untuk anak-anak 1 hingga 3 tahun, fokus aktiviti kepada sensory. Tahap kedua 4 hingga 6 tahun, fokus kepada kreativiti. Tahap ketiga 7 hingga 12 tahun, fokus kepada motor skill, dan tahap keempat
cognitive skill. Tahap keempat ni bahaya tau untuk 13 hingga 17 tahun. Sebab anak-anak kita ni, dia tak suka disuruh. Betul. Jadi siapa yang ada anak-anak di antara umur 13 hingga 17 tahun, kita duduk dengan mereka dan kita tanya mereka apakah aktiviti yang mereka ingin lakukan. Wow. Sebenarnya semua maklumat ni kan ada dekat website saya lah. Sebab hari ni saya nak boleh dapatkan e-book mengenai milestone kanak-kanak juga dekat website azuraidashahdan.com tu lah. Kepada ibu bapa yang berminat. Doktor, banyak sekali perkongsian yang menarik yang dikongsikan. Saya percaya nanti kita akan berkomunikasi lagi, Doktor, untuk perkongsian yang selanjutnya. Kita ada lebih kurang 19 hari lagi, Doktor, sebenarnya. Untuk bersama-sama dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Terima kasih banyak sekali lagi, Dr. Azuraidah Shahdan, pakar motivasi kepimpinan diri dan keluarga dan organisasi yang sudi bersama dengan kita dan memberikan, saya kira, banyak sekali tips menarik untuk kita lakukan dan bagaimana untuk kita mengimplikasikan berkenaan dengan masa yang ada bersama dengan anak-anak ini. Yang paling penting ingat tempoh ataupun peringkat anak-anak itu berbeza mengikut peringkat umur mereka. Okey, kita ada banyak lagi perkongsian menarik, tapi sekarang ini ada beberapa pesanan khas daripada selebriti dan juga personaliti di Malaysia. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua penonton MHI. Saya Naim Daniel. Di sini, Naim ingin menyeru kepada anda semua yang menonton video ini, kita semua hendaklah menjaga keselamatan, kebersihan kita di sepanjang musim wabak COVID-19 ini, di mana ianya menjadi begitu menular di Malaysia dan begitu membahayakan sehingga merenggut nyawa. Dan Naim ingin mengingat kepada anda semua untuk terus sentiasa stay at home, stay put wherever you are. Tidak perlu keluar kalau tak ada sebarang perkara mustahak, dan jangan melakukan sebarang panic buying sebab bekalan makanan mencukupi, dan juga jangan sebarkan berita palsu, jangan percaya sebarang berita palsu selagi ia tidak disahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun MKN. Jadi, nenek ingat pada semua supaya sentiasa berjaga-jaga dan berwaspada. Semoga semuanya sihat-sihat laga. Assalamualaikum. Assalamualaikum kepada penonton-penonton setia Malaysia hari ini. Saya Rafazila. Kepada semua kaki tangan KKM, bahagian PDRM, bahagian mereka-mereka yang bertugas lah, khususnya terima kasih diucapkan, dan kami di sini menyokong anda, menghargai anda dengan stay at home, insyaAllah. Jadi kita semua mari bersatu hati, stay at home, be safe. Semua penonton-penonton MHI yang dikasihi, saya Syamil ingin menyeru kepada anda semua untuk sentiasa menjaga diri anda, menjaga kebersihan diri anda dan sentiasa duduk di rumah. Kalau korang ada benda yang betul-betul penting, barulah korang keluar. Selain daripada itu, just stay at home. Dan memang saya tahu memang boring duduk di rumah. Nak buat macam mana? Itulah sahaja caranya untuk kita menghentikan rantaian virus COVID-19 ini. Assalamualaikum penonton MHI, saya Rina Diana. I am here to give advice dekat orang dekat luar sana. Tolonglah, tolong duduk rumah. Sebab kerajaan tak minta banyak pun. Kerajaan cuma minta kita duduk rumah. Kalau korang boring sangat, korang tak tahu nak buat apa, korang buat list apa yang patut korang nak buat kat rumah. Ataupun Google je, belajar masak ke, ataupun basuh kereta ke, macam-macam benda boleh buat. Apa kata korang gunakan masa ni sebaik mungkin untuk mengeratkan silaturahim antara keluarga, sebab kita pun sibuk bekerja. Assalamualaikum kepada semua penonton MHI. Saya Yamani Abdillah ingin berpesan kepada semua, duduk rumah, jangan sesekali keluar rumah. Sekarang ni kita dalam bahaya COVID-19 ni. Virus ni sangat bahayalah. So kita sentiasa kena basuh tangan dengan hand sanitizer ataupun dengan ICQ biasa selama 20 saat. Okey, baik, itu antara pesanan-pesanan, dan saya percaya kalau boleh kita rangkumkan antara pesanan daripada rakan-rakan personaliti ini, pastinya mereka memberi nasihat untuk terus duduk di rumah, tidak perlu keluar daripada rumah jika tidak mempunyai sebarang kepentingan ataupun hal dan urusan mustahak. Hanya keluarga sahaja yang dibenarkan keluar untuk membeli barangan-barangan keperluan. Itu sangat penting bagi kita dapat memutuskan rantaian penularan wabak pandemik COVID-19 ini. Okey, kita nak bersama dengan seorang lagi personaliti, juga artis dan juga pelakon tempatan di talian bersama dengan kita ketika ini, Nabila Huda ataupun Abil. Hello, Assalamualaikum, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Hai Abil, tak dapat kita bersuah muka ya? Sebab saya punya laptop ni, saya tak ke Google Chrome tu sebab saya tak pernah lagi lah
buat apa live macam ni kan. Tak apa, tak apa. Complicated, sorry. Tak apa Abil. Kita ada 19 hari lagi. Awak boleh Okey, nanti I buat. boleh find out lah semua. Kadang sekarang untuk bersedia. Kadang semua benda nak kena live kan. Aduh. Ya. Abil, mungkin ini masuki hari yang ke-9 untuk tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Dalam sepanjang 9 hari ini, apa yang Abil dah lakukan dan bagaimana sebenarnya rutin harian, kalau boleh kita katakan? Sama ke atau ada berbeza setiap hari ini, Abil? Dalam 9 hari ini, saya dapat saya rasa enjoy sebab dapat bersama dengan keluarga, dapat spend time more with family, sebab selalunya saya akan bekerja kalau saya keluar pagi tu 7.30 pagi betul, sampailah pukul 2-3 pagi. Kadang-kadang tu sebulan dalam 2-3 kali je saya dapat borak satu hari bersama dengan anak dan juga suami kan. So bila saya perintah berkurung ni, saya rasa this is the right time untuk saya betul-betul berehat, memang betul-betul duduk rumah dan tak ada, dan usually pun kalau saya tak perintah berkurung pun saya memang tak keluar mana-mana pun kalau tak kerja, saya memang duduk rumah je. So dah biasalah. Jadi ni lebih masa kan? Orang, most of the time kita orang just masak, tengok movie, kita orang borak, few of us cerita pasal apa yang tak dapat catch up, yang few weeks punya cerita kita tak dapat nak catch up kan. And then we talk about what's going on. Tapi most of the time kita tak ada borak sangat dengan apa yang terjadi ni pun. Sebab maksudnya tak terlalu stres untuk fikirkan kita kena duduk rumah dah 9 hari, tak tahu nak buat apa, boleh gila ke apa. You know, kita tak ada cakap ataupun repeat benda yang sama everyday. So everyday kita just jalankan hidup kita macam biasa je. And then cuma yang lain ni bezanya bila kita nak keluar tu. Soalnya kita pergi pasar together. Sekarang pergi pasar sama-sama. Tapi bila dah macam ni, kita pergi pasar, dia kena pergi pasar seorang. Betul. So normally kalau kita pergi pasar tu, itulah time kita orang enjoy bersama tu. 3 orang pergi pasar, okey. Kat pasar memang kita orang 3 orang kecoh lah. Kita naik motor ke, pergi beli barang. Seorang nak ni, seorang nak ni. But this time kita just bagi my husband beli, I just prepare barang kat rumah untuk masak je. Betul, menarik tu. Abil, sekarang ni mungkin tempoh yang sangat mencabar jugalah kan. Kita tak boleh nafikan dengan perkara sebegini. Mungkin Abil ada pesanan dan juga apa sahaja nasihatlah kepada penonton-penonton Malaysia hari ini pada pagi ini. Okey, kepada semua rakyat Malaysia, saya harap anda semua, kita semua kena kuat. Betul. Okey, anggap je lah benda ni Allah kasih untuk kita berehat. Sebab semua masing-masing dah sibuk bekerja kan. So nikmatilah waktu yang ada ni, kalau boleh seindah-indahnya lah bersama dengan keluarga. Sebab apa? Nanti bila kita dah start bekerja balik, bila keadaan dah reda, kita mesti akan rindu momen ni. Ini dia yang ada. Dan pada mereka yang tinggal berseorangan, keluarga jauh, tak apa. I know you guys are strong untuk menghadapi sampai 14 April ni. Try to buat banyak lagi aktiviti kat rumah. Kena kreatif je lah buat masa ni kan. Korang nak jadi nak jadi artis TikTok ke, nak menari ke, nak jadi master chef. Inilah waktunya. Just enjoy. Jangan terlalu, tapi janganlah terlalu setiap masa asyik tengok telefon, nak menari joget depan telefon. Betul. Lama-lama kan habis data. Perintah berkurung ni, korang keluar-keluar korang dah sewel kan. Tak mau. Kita masih lagi perlukan kebijaksanaan dan kepandaian dan bakat korang tu. Jangan jadi gila keluar dari rumah. Okey, Abil, terima kasih banyak-banyak. The most important thing, stay safe. Okay? Betul, sama-sama juga. Dan keluarga dan kawan-kawan anda. Sama-sama juga untuk Abil dan keluarga. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa find out macam mana nak video call nanti. Minta maaf pasal tak boleh nak video call. Tak apa, nanti kita akan balas dendam sekali lagi untuk kita dapatkan Nabilah Huda secara di atas talian bersama dengan kita. Itu dia Abil ataupun Nabilah Huda yang bersama dengan kita memberikan pesanan yang sangat penting untuk sekurang-kurangnya kita kekal positif dan juga kekal waras lah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Okey, ini mungkin antara segmen terakhir saya di Malaysia hari ini pagi ini, kerana selepas ini kita ada tetamu yang sangat-sangat istimewa untuk kita memberi satu fokus kepada peranan Polis Diraja Malaysia sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini akan dilanjutkan kepada 14 April. Ani Mizati akan meneruskan perkongsian di Malaysia hari ini. Kita berhenti seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami.
Biarpun Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah dilaksanakan bermula 18 Mac lalu, masih ada segelintir warga kota yang masih tidak mematuhi arahan pihak kerajaan. Tinjauan aktiviti sekatan jalan raya di kawasan Taman Tun Dr. Ismail semalam mendapati kebanyakan daripada pemandu tempatan memberikan alasan untuk membeli keperluan dari segi makanan. Turut hadir pada petang itu Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Nazim dan timbalannya Datuk Yong Dee Chu. Menurutnya, sebanyak 51 sekatan jalan raya dijalankan setiap hari dalam masa 24 jam dan melibatkan 6 buah daerah. Kita buat 3 shift di mana dalam satu shift tu 8 jam lah. Dan dalam usaha ini kita memang menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan ni agar kita dapat menghadkan mereka bergerak dan kita akan menasihatkan mereka untuk duduk di rumah. Selama beberapa jam, kami ke lokasi seterusnya bagi membuat tinjauan ke atas aktiviti sekatan jalan raya yang dijalankan di kawasan Segambut. Kira-kira 14 minit dari lokasi sebelumnya, tinjauan mendapati masih banyak kenderaan yang melalui jalan tersebut, tidak kira sama ada kereta, bas maupun penunggang motosikal. Sekatan jalan raya yang dijalankan itu melibatkan kira-kira 500 orang petugas menjaga keseluruhan daerah. Difahamkan setakat ini 3 orang lelaki warga tempatan berusia antara 30 ke 40 tahun telah melanggar Perintah Kawalan Pergerakan dan dikatakan melawan tugas penjawat awam. Aktiviti sekatan jalan raya gabungan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM ini diharapkan dapat membantu memutuskan rantaian wabak virus berjangkit COVID-19 ini. Orang ramai juga diseru agar memberi kerjasama kepada semua pihak supaya keadaan dapat pulih secepat mungkin. Okey, tinjauan mendapati masih ada lagi yang mengingkari patuhan ataupun arahan yang dikeluarkan bagi mengikuti PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, dan itu antara perkongsian sekatan jalan raya yang dilakukan di TTDI. Apa yang ingin dikongsikan pada hari ini adalah semalam merupakan sambutan Hari Polis ke-213 yang mana anggota ataupun warga PDRM terpaksa berkorban membuktikan yang mereka menjaga keamanan kita, kedaulatan dan juga keselamatan seluruh rakyat Malaysia, mengorbankan sambutan Hari Polis ke-213. Dan untuk itu kita bersama dengan tetamu istimewa kami di studio, Datuk Mazlan Mansor, Timbalan Ketua Polis Negara PDRM. Khabar Datuk Pahlawan? Baik. Sihat ya? InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, pastinya yang sebagai mukadimah ataupun sebagai permulaan perbincangan kita pada hari ini adalah sambutan Hari Polis. Sebelum itu selamat menyambut sambutan Hari Polis ke-213 yang buat pertama kalinya dalam sejarah tidak dapat dilakukan secara fizikal ataupun tidak dapat dilakukan sambutannya. Jadi bagaimana dengan pengorbanan yang dilakukan oleh anak-anak buah Datuk sendiri apabila Datuk melihat mereka terpaksa berada di seluruh Malaysia untuk melakukan sekatan jalan raya bagi mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Silakan Datuk. Terima kasih Puan Nadim. 25 Mac tiap tahun adalah tarikh keramat penubuhan pasukan polis. Susulan daripada memperingati Hari Polis ini, berbagai-bagai aktiviti telah pun digariskan pada tahun ini. Dengan suasana situasi yang melanda ancaman negara kita, atas cogan kata keramat kita iaitu sedia berkhidmat. Kita menjalankan tugas kita macam biasa dan perayaan ini ataupun sambutan ini boleh kita tunda pada satu masa yang lebih sesuai bagi kita. Tak ada masalah. Cumanya iltizam, semangat dan juga roh, spirit pasukan polis khususnya di petugas-petugas kita di bawah itu sentiasa ditiup di peringkat Bukit Aman supaya kita melaksanakan tugas kita dengan jayanya. Ya. Apabila melihat kepada keadaan ini akan dilanjutkan selama 14 hari lagi Datuk dan sehingga 14 hari bulan April yang akan dilaksanakan PKP ini, adakah dari segi penguatkuasaannya ada sedikit berbeza yang dilakukan oleh pihak PDRM ataupun masih lagi melaksanakan tugas mengikut seperti apa yang dilakukan sebelum ini untuk PKP yang pertama? Ya, sebelum itu kita perlu lihat bahawa ini adalah satu suasana di mana situasi yang selama ini belum pernah kita lalui.
unprecedented move ataupun perkara yang belum pernah kita lalui. Jadi apa sahaja sumber-sumber manusia dan juga SOP, prosedur sebagainya yang sedia ada, perlu kita gariskan dengan cepat supaya dapat kita melaksanakan tugas kita sesuai dengan suasana sekarang ini. Sebab itulah kita dah bersedia. Sebenarnya sebelum daripada perintah ini, kita dah bersedia level-level yang tertentu. Sehinggalah apabila kerajaan memutuskan untuk sambung lagi 2 minggu, kita menjalankan tugas kita macam biasa. Di mana yang telah pun kita rancangkan. Ya? Okey, Datuk Palihan, melihat kepada beberapa sekatan jalan raya yang dilakukan di seluruh negara dan pastinya kali ini kolaborasi di antara pihak PDRM dan juga ATM telah pun dilakukan dan kadar pematuhan pengguna jalan raya bagaimana setakat ini? Ada yang dilaporkan 90%, ada yang dilaporkan 95%, ada juga yang melihat kepada kesesakan lalu lintas yang masih lagi berlaku akibat mereka ingkar tentang PKP itu. Ya, ini adalah satu angka yang very subjektif. Cumanya persentage itu memberi kita satu garis panduan. Apa yang berlaku di negara kita di tahap pembantauan ataupun pematuhan kepada MCO ni ataupun PKP. Cumanya itu sebagai satu garis panduan. Tapi ini adalah satu perkara yang kita harus menilai dari setiap hari. Sama ada pematuhan ini sebenar-benarnya dipatuh ataupun tidak. Kemungkinan juga di antara di dalam yang percentage tidak akur tu, kemungkinan ada essential element di dalam itu. Yang juga berhubung kait dengan itu. Yang itu yang kita tengok ramai masih lagi berkeliaran dan sebagainya. Ini perkara satu subjektif dan apa pun daripada diri sendiri masing-masing. Ya, kita tidak boleh menipu, mengambil kesempatan dan sebagainya, menyusahkan petugas-petugas kita di bawah besok. Ini yang kita akan menghadapi masalah sekiranya minda masyarakat masih tidak lagi faham apa yang dimaksudkan ini. Ini ialah untuk keselamatan negara dan kesejahteraan masyarakat semua sekali. Itulah dia. Dan setakat ini didapati masih hanyalah diberi nasihat pada mereka yang ingkar dan berpatah balik, tidak boleh dikeluar dari kawasan yang telah pun dilakukan sekatan jalan raya. Dan ada satu statement mengatakan tindakan lebih tegas akan diambil jika masih lagi ada yang ingkar tentang PKP ini kerana lanjutan sehingga 14 April. Mungkin Datuk Pahlawan boleh terangkan sedikit sebanyak tentang apakah maksudnya dengan tindakan lebih tegas yang akan diberikan kepada mereka yang ingkar. Bagi saya begini sajalah ya. Jangan melampaui batas. Don't cross the line. Semua faham. Sebagai manusia yang biasa, saya rasa semua faham. So, jangan mengundang pihak polis untuk mengambil tindakan. Ini satu perkara yang saya rasa perlu difahami oleh semua. Kita terpaksa mengambil tindakan undang-undang sekiranya mereka masih lagi gagal untuk ingkar dengan perintah ini. Don't cross the line. Itu saja. Okey, bagi mengimbangi tugas polis ini bukan sahaja haruslah mematuhi ataupun haruslah cope with the current situation dalam keadaan semasa, tapi pihak polis juga haruslah mengikuti ataupun mengawal kadar jenayah di seluruh negara dan pastinya kadar indeks jenayah yang boleh dikongsikan Datuk adalah antara yang kita ingin tahu juga tentang keadaan negara. Silakan Datuk. Ya, sudah semestinya dah apabila ramai yang di rumah masing-masing. Sudah tentunya jenayah itu berkurangan. Dan di sini saya boleh menyatakan bahawa lebih kurang 60% jenayah indeks setiap hari semenjak peraturan ini dikenakan. Lebih kurang 30 ke 40%. Itu pun kes-kes yang kecil-kecil sahaja. Ya, kecil-kecil saja dan ini kita mantau daripada hari ke hari. Okey, antara yang menjadi satu mainan ataupun yang bermain di fikiran setiap individu adalah bagaimana haruslah sebenarnya yang mereka patuhi
sebab Perintah Kawalan Pergerakan ini dia terlibat dengan semua, yang semua orang akan terkesan. Mungkin di sini Datuk boleh kongsikan selepas ini 14 hari lagi yang akan dilanjutkan, bagaimana dengan keadaan mereka? Apakah yang harus mereka ketahui? Ada yang di antara mereka nak keluar pun rasa takut-takut. Bagi mereka yang mematuhi, bagi mereka yang masih ingkar, mungkin mereka tidak ada mengikut apa yang dilakukan ini. Untuk penguatkuasaan yang dilakukan oleh pihak PDRM, sekali lagi mungkin Datuk boleh tegaskan di sini. Ya, langkah taktikal kerajaan dengan mewujudkan PKP dan MCO ini sudah jelas. Saya rasa dewasa ini ataupun semasa ini masing-masing dengan handphone dan juga dengan media di mana yang kita lihat pada pagi ini, ya inilah dia medium-medium yang kita semua tahu. Kita semua tahu dan akur dengan apa yang dilaksanakan. Sudah seminggu lebih kurang ini saya dapati bahawa strategi minda kita sudah pun di-adjusted, di-adjustkan supaya kita bersiap sedia untuk mengharungi lagi lebih kurang 3 minggu. So, saya percaya dan saya mengharapkan jugalah masyarakat semua dah mula sesuaikan diri dengan peraturan-peraturan yang telah pun digariskan oleh pihak kerajaan ini. Bagaimana dengan keadaan moral, kekuatan sendiri anggota pegawai yang terlibat? Kerana kita bukanlah sahaja ingin tahu mereka yang ingkar, tetapi mereka yang berada di barisan hadapan ini juga adalah sangat penting. Kerana itulah yang akan menjadi tembok setiap peperangan. Jadi bagi pihak Datuk sendiri, bagaimana dengan moral kekuatan pegawai maupun anggota PDRM? Ya, sebelum itu saya nyatakan di sini bahawa beri peluang kepada petugas-petugas khususnya PDRM, ATM dan lain-lain lagi, perkara-perkara yang subjektif, yang selalunya ditanya oleh masyarakat dan ditanya oleh mereka-mereka yang melalui roadblock dengan beri berbagai-bagai alasan. Bayangkan setiap hari kita ada lebih kurang 1,400 roadblock satu Malaysia. Dan petugas-petugas di bawah tu terpaksa menjawab soalan dan juga menghadapi perkara-perkara yang sama ada essential ataupun tidak. So perkara ini kita dah gariskan. Kalau nak menyenangkan petugas-petugas saya di bawah ataupun warga PDRM di bawah. So kalau masyarakat faham, tidak perlu lagi lah kita taburkan masalah-masalah di bawah dan juga membawa masalah-masalah ini kepada pucuk pimpinan negara. Ada yang mengatakan bahawa polis tak benarkan lori gula dan sebagainya. Kita takut ada yang mengambil kesempatan. Very subjektif di roadblock ni semua. Bagi kesediaan kita lebih kurang 30% daripada keseluruhan manpower PDRM yang kita gunakan untuk exercise ini. Okey, itu dia. Banyak lagi perkongsian yang ingin kita ceritakan dan kita ingin bincangkan dalam perkongsian ini bersama dengan Datuk Mazlan Mansur. Sebelum itu, kita ingin rehat seketika, Datuk. Okay. Rehat seketika, kembali selepas ini di MHI. Baik, kembali kita di Malaysia hari ini. Masih lagi bersama dengan anda untuk siaran pada 26 Mac 2020 dan semalam 25 Mac 2020 adalah merupakan sambutan Hari Polis ke-213. Bagi anda yang mungkin ketahui, bagi anda yang belum lagi tahu, hari ini merupakan hari pertama kita bersama dengan Datuk Mazlan Mansur yang mana sudi datang ke studio bersama dengan kita bagi bercerita sikit sebanyak tentang cabaran yang dihadapi oleh pihak PDRM bagi menangani masalah COVID-19 ini. Dan sekali lagi, Datuk, mungkin boleh kita kongsikan sedikit sebanyak tentang bagaimana dengan usaha yang dipertingkatkan lagi dalam PKP yang dilanjutkan 14 hari ini oleh pihak PDRM sendiri. Apakah perancangan ataupun kesiapsiagaan yang dilakukan apabila ketahui yang tempoh PKP ini telah pun dilanjutkan lagi, Datuk? Sebenarnya kita menjangkakan bahawanya akan diadakan tambahan. So kita ada kena perancangan kita level 1, level 2, level 3 dan sebagainya. Okay. Dan strategi ini telah pun kita gerak atur dan siap sedia dengan apa sahaja yang akan diumumkan oleh pihak kerajaan. Okey.
Dan sedikit sebanyak berita yang tular adalah berita-berita palsu yang melibatkan beberapa individu yang telah pun dikenakan hukuman, yang telah pun ditahan. Dan kesahihannya adalah, masalahnya adalah kita ingin mengetahui kesahihan dari sudut adakah penguatkuasaan dari segi menahan mereka yang menularkan berita palsu ini dilakukan oleh pihak PDRM mengikut SOP ataupun standard yang berikut. Mungkin Datuk di sini boleh jelaskan. Berita palsu ataupun fake news. Inilah satu penyakit masyarakat segelintir lah, bukan semuanya. Penyakit masyarakat yang ada penyakit disease of the mind. Susah untuk orang kata ni dibentuk supaya jangan mengganggu jiwa masyarakat semuanya. Daripada dulu sampailah sekarang masih lagi berlakunya. Saya bagi tahu di sini bahawa di dalam situasi begini pun ada lagi mereka-mereka yang berfikiran demikian. Satu yang sengaja mengolahkan berita-berita palsu dan ditaburkan. Nombor dua, yang menerima olahan tersebut ditaburkan lagi. Kongsikan pula kongsi dengan yang lain. So ini kita sentiasa dalam radar kita untuk melihat perkara-perkara ini. So daripada apa yang kita lihat bahawasanya lebih kurang 94 kes IP kesiasatan telah pun dibuka, di mana kita 6 telah pun dituduh di mahkamah dan 4 telah pun mengaku salah dan 80 lagi dalam siasatan. So kenapa ini berlaku? Khususnya di saat-saat ramai di antara kita yang menggunakan social media. This is social media menace dan telah pun menjadi satu penyakit penularan yang cukup bahaya. Ini saya beritahu tidak lagi amaran lagi dah. Pihak polis akan bertindakan seterusnya. Kalau nak ni kita akan masuk dalam lock up. Itu adalah statistik melibatkan hanyalah masalah menangani COVID-19 ini daripada awal bulan Januari. Termasuklah yang mana yang menaburkan kata-kata berita palsu, tomahan, fitnah, kata-kata keji tentang negara kita, kedaulatan negara kita dan sebagainya. Inilah satu perkara saya rasa memang satu perkara yang derhaka sangat-sangat. Datuk, ada juga yang melibatkan mengaburkan kata-kata hinaan kepada anggota yang bertugas walaupun sebenarnya anggota sedang menjalankan tugas bagi menangani wabak penularan COVID-19 ini. Ada kes yang mana dalam keadaan kita melaksanakan tugas dimaki hamun, di-challengekan balik dan sebagainya. Dan ada 1-2 kes saya rasa telah pun dituduh di mahkamah dan ini adalah satu perkara yang saya rasa perlukah kita challenge the authority sekarang ini. Kita buat kerja ni untuk kebaikan masyarakat semua. Keselamatan negara bergantung kepada kita semua sekarang ini. Itu yang penting sekali. Kepada mereka yang memikirkan tentang keadaan mereka yang mungkin licik dapat lari daripada keadaan ini kerana segalanya berada di hanyalah alam maya, apa kata Datuk Pahlawan? Kerana ada mereka katakan buat fake account dan juga buat account yang palsu, account yang tipu, jadi tidak ada masalah ataupun sukar untuk mengesan mereka. Cubalah. Kita akan siasat. Kita akan cari mereka sampai kita dapat. Dan pernah pun kita mengesan mereka-mereka ini. Okey, itu berkaitan dengan berita palsu kerana ada juga aduan melibatkan penipuan belian topeng muka dan hidung. Ini adalah antara satu kes yang serius, bukan sahaja harga yang dinaikkan melebihi RM2 walaupun saranan kerajaan telah pun dikatakan untuk menjual tidak melebihi harga paras, dan ada juga penipuan dilakukan dengan order ataupun tempahan yang telah pun dibuat dan masih lagi tidak dapat ataupun tempahan tidak dapat di tangan. Dan komen Datuk Pahlawan sendiri. Ini lagi satu penyakit penipuan. Dalam masa kita kesusahan begini, ada juga mengambil kesempatan untuk menipu masyarakat. Saya katakan demikian oleh kerana di dalam situasi ini, penipuan tentang face mask sebanyak 393 kes telah pun dilaporkan kepada kita yang bernilai lebih kurang ataupun menanggung kerugian lebih kurang 1.1 juta ringgit. Dan ke arah ini, siasatan telah pun dibuat dan di antara itu 26 mereka ni telah pun ditangkap dan ada beberapa yang dituduh di mahkamah. So inilah dia segelintir
masyarakat kita yang masih lagi mengambil kesempatan. Walaupun dalam keadaan sebegini. Betul. Okey, dan juga antara langkah-langkah pihak PDRM yang pihak PDRM lakukan sendiri untuk memastikan anggota maupun pegawai yang berada di barisan hadapan untuk dielakkan daripada segala jenis macam penyakit yang ingin berlaku, terutama sekali dalam mereka memeriksa dan juga berada di sekatan jalan raya ini, pelbagai risiko yang sangat tinggi mungkin boleh berjangkit dan sebagainya. Ya, bersama Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur, kita telah pun menggariskan semua langkah-langkah yang perlu, langkah-langkah khususnya di external factors yang mana bagi masyarakat dan juga internal factors iaitu bagi pihak PDRM. Sesungguhnya kesihatan, kebersihan petugas-petugas di bawah tu sentiasa dijaga dan juga meniup spirit untuk bekerja. Moral booster kepada budak-budak di bawah tu, kita lihat bahawa ramai di antara pegawai Ketua Polis Negara sendiri pun turun ke bawah untuk memberi suntikan semangat kepada pegawai kita di bawah dan juga anggota. Inilah kita lakukan. Ya. Okey, Datuk Pahlawan, ada seorang daripada rakan di FB kami menanyakan, kalau mungkin saya boleh bacakan di sini sedikit. Ya. Ini adalah antara kegusaran mereka. Apakah yang boleh dilakukan oleh orang awam untuk membantu pihak PDRM bagi mengekang masalah-masalah penularan wabak COVID-19 ini dalam usaha untuk kita memutuskan rantaian? Ya, satu saya teruja bila mendengar perkara ini telah pun dikeluarkan di Facebook. Kita belum ada platform lagi. Mungkin selepas ini kita akan melihat secara detail bagaimanakah platform masyarakat yang betul-betul ingin membantu pihak penguatkuasa di dalam menguatkuasakan ini. Tapi apa yang penting ialah stay at home. Itu dia. Hanyalah dengan mematuhi perintah kawalan pergerakan terlebih dahulu adalah satu bantuan yang cukup besar dilakukan, sumbangan yang cukup besar yang dilakukan oleh anda semua jika anda terus berada di rumah. Okey, bercerita tentang perintah kawalan pergerakan yang akan dilanjutkan selama 14 hari, pastinya pelbagai kegusaran yang bermain di minda anda. Jangan risau kerana di sini sama-samalah kita untuk membantu pihak PDRM dengan menangani cabaran ini. Antara perkara-perkara yang mungkin diutarakan oleh anak-anak buah Datuk Pahlawan sendiri apabila mereka melakukan sekatan jalan raya bagi mengekang penularan wabak COVID-19 ni, apakah antara yang menjadi masalah ataupun kekangan utama? Ya, sudah tentulah cabarannya ialah tentang kita sendiri khawatir dengan rantaian wabak ini dihinggapi oleh petugas-petugas kita, malahan di ibu pejabat sendiri pun. Inilah dia sentiasa kita menerima apa-apa rintihan sebagainya dan apa-apa saja masalah yang dihadapi di bawah itu, setakat ini saya rasa belum ada lagi yang ada rungutan dan sebagainya. Oleh kerana saya percaya kekuatan PDRM ini di bawah sana bersemangat dengan cogan kata kita, cogan kata keramat kita iaitu sedia berkhidmat. Ialah kita we are ready to serve. Itu saja. Sebab itu kita tidak pernah mendengar ada rungutan-sungutan daripada petugas-petugas di bawah itu. Itu dia. Dan juga gabungan tenaga yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia dan juga beberapa badan yang lain bagi menggerakkan tugasan ini bagi memastikan keadaan keselamatan dan juga keamanan negara telah pun dijaga dan membantu pihak PDRM. Apakah Datuk Pahlawan mungkin ada sedikit kata-kata bagi mereka? Gandingan penguatkuasa undang-undang perintah ini di antara PDRM, ATM, saya sebutkan di sini, pihak rela, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, lain-lain agensi, termasuklah agensi-agensi immigration dan sebagainya, custom sebagainya, adalah satu perkara yang saya rasa satu pasukan yang cukup kuat bagi kita mengatasi masalah ini. InsyaAllah kita akan melaksanakan yang terbaik demi kepentingan masyarakat dan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat semua. Itu dia. Kita tahu sekarang telah pun dilanjutkan 14 hari tetapi tidak tahu di manakah penghujungnya bagi kes ataupun penularan wabak COVID-19 ini. Pastinya pihak PDRM telah pun menyediakan beberapa strategi untuk menghadapi apakah segala macam pun yang disarankan ataupun diumumkan oleh kerajaan. Mungkin sebagai persiapan ataupun pengetahuan pada kita penonton setia Malaysia hari ini, apakah mungkin Datuk Pahlawan boleh kongsikan? Ya. Kita di tahap 30%. Itu ialah kita punya benchmark. Oleh kerana kita ada juga tugas-tugasan yang lain
yang harian yang lain dan juga perbatasan, sempadan sebagainya yang harus kita lihat bersama-sama agensi yang lain. Inilah dia punya benchmark. Nombor 2 ialah perancangan dan strategi kita seterusnya. Level 1, 2, 3 dan 4 dan sebagainya. Dan ke arah itu juga kita sentiasa berinteraksi dengan pasukan polis ASEAN. ASEANOPOL kita ada satu jawatan kuasa khas ataupun komuniti kita dan kita sering melihat ataupun mereka pun sering melihat atau bertanyakan kepada kita ke arah hala tuju kerajaan masing-masing. So inilah dia satu pendekatan-pendekatan yang telah pun kita ada dalam strategi kita setakat ini. Masuk hari ke-9 Perintah Kawalan Pergerakannya, Datuk, jadi harapan Datuk mewakili seluruh warga PDRM sendiri untuk diberikan kepada penonton setia Malaysia hari ini dengan nada yang paling tegas dan juga murni supaya mereka masih lagi mematuhi kerana panjang lagi perjalanan kami untuk mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan ini. Mungkin daripada Datuk sendiri. Bersama Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado, kita tidak lagi ada amaran-amaran dan seterusnya. Pendekatan kita, jika ingkar, kita akan ambil tindakan sekeras-kerasnya. Kalau perlu penangkapan, kita akan buat tangkapan di bawah sananya. Masih lagi ingkar, kita akan laksanakan tangkapan-tangkapan ini. So, jangan memaksa kita. Jangan mengundang masalah. Stay at home, duduk diam-diam di rumah. Itu saja daripada kami. Dan juga tidak lupa kepada mereka yang berada di barisan hadapan Datuk Pahlawan, anak-anak buah Datuk Pahlawan dan juga mereka yang sentiasa berada untuk membantu mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Pastinya sedikit sebanyak cabaran dan juga rintangan yang mereka hadapi adalah sangat-sangat menjadi salah satu faktor utama yang perlu diperkatakan. Jadi untuk memberi motivasi lah sedikit sebanyak kepada mereka dan terus cekal, terus tabah. Silakan. Saya ingin memberi sedikit nasihat kepada semua petugas-petugas, bukan saja PDRM dan semua petugas-petugas khususnya di roadblock dan sebagainya, supaya kita cekal dan juga bersedia berkhidmat untuk masyarakat. Susulan daripada perintah daripada kerajaan supaya kita mengakuri PKP ini. Dan jangan risau, jangan bimbang. So, ini adalah satu cabaran yang betul-betul tinggi bagi pihak polis. Namun, kita tidak berganjak daripada tugas dan tanggungjawab kita untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat semua. Amin, insya-Allah. Sebagai pengakhiran untuk perbincangan kita pada hari ini, apakah mungkin sedikit sebanyak ucapan sempena dengan sambutan Hari Polis ke-213 terutama sekali kepada warga PDRM? Silakan. Saya bagi pihak Ketua Polis Negara ingin mengucapkan selamat Hari Polis 213 bukan saja kepada yang bertugas dan juga mereka-mereka yang telah pun bersara dan juga masih lagi bersama-sama pihak PDRM memberi banyak nasihat-nasihat dan juga advice yang begitu benar sekali. Selamat Hari Polis 213. Terima kasih. Terima kasih Datuk Pahlawan Mazlan Mansor, Timbalan Ketua Polis Negara PDRM yang bersama dengan kita hari ini di MHI. Istimewa buat anda semua penonton-penonton setia Malaysia hari ini. Terus berada di rumah seperti yang disarankan dan sama-sama kita membantu mengurangkan lagi dugaan dan juga cabaran maupun rintangan yang dihadapi oleh seluruh rakyat Malaysia. Sama-sama kita mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Terima kasih sekali lagi Datuk. Terima kasih seluruh warga PDRM yang turut bersama dengan kita hari ini menemani Datuk di studio dan juga sama-sama kita terus berada di rumah, sama-sama terus kita mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan walaupun telah pun dilanjutkan sehingga 14 April. Dan cukuplah setakat itu sahaja, kita tidak mahu untuk teruskan lagi kerana sama-sama kita tidak sanggup lagi untuk menangani apa yang berlaku ini. Hashtag ataupun tanda pagar stay at home, tanda pagar duduk di rumah, kita jaga kita. Okey, insya-Allah sama-sama kita mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Sebelum itu, terima kasih kita ucapkan kepada yang menaja sarapan kita pada hari ini, sambal gesek. Yang tidak lupa jasa dan pengorbanan mereka yang berada di hadapan. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan dan selamat Hari Polis ke-213 kita ucapkan kepada seluruh anggota dan juga warga PDRM. Sama-sama kita mengekang penularan wabak COVID-19 ini insya-Allah. Assalamualaikum, kami di MHI. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum.